Selamat sejahtera kepada doktor. Dalam video ini, kami akan membuat satu pembentangan secara kumpulan untuk melengkapkan kerja khusus GISC 1082. Tajuk untuk pembentangan ini adalah berkaitan dengan isu pertikaian tempatan yang sering wujud pada masa kini. Sebelum saya memulakan pembentangan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sendiri berserta dengan ahli-ahli kumpulan saya. Nama saya Lee Sing Row dan ahli-ahli kumpulan saya ialah Ko Bo Yi dan Ong Ji Yun. Kami merupakan pelajar dari option 2 PPI-SMP RPT 2. Isu pertikaian tempatan boleh terdiri daripada aspek ruang utara, darat, laut serta isu tuntutan bertintik. Namun, dalam video pembentangan ini, kami akan membincang serta menganalisis tentang konflik persempatan udara. Isi kandungan untuk pembentangan kami terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pengenalan, contoh kes, tindakan Malaysia dan implikasi. Saya akan memperkenalkan isu ini melalui definisi sempatan dan konflik persempadanan udara. Menurut Muhammad Fuad Saktan dan Ahmad Martaha Muhammad, sempatan antarabangsa adalah garisan sempatan yang membahagikan sesebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Ia biasanya dilakukan secara persetujuan bersama atau melalui perjanjian. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan menceroboh bermaksud masuk ke kawasan orang atau wilayah sesebuah negeri dan sebagainya tanpa kebenaran. Konflik persempadanan udara biasanya didefinisi sebagai pencerobohan sesuatu negara ke negara lain melalui ruang udara. Baiklah, selepas mengenali maksud perkataan-perkataan tersebut, marilah kita mengaplikasi isu pencerobohan udara melalui satu kes yang terkenal dan sering dibincang dalam kalangan masyarakat. Contoh kes yang kami pilih ialah kes pencerobohan ruang udara negara Malaysia oleh pesawat tentera udara China pada tahun 2021. Sebelum saya menjelaskan peristiwa ini, marilah kami melihat video yang bertajuk Tentera Utara Diraja Malaysia iaitu TUDM halau 16 pesawat tentera China ceroboh ruang udara Malaysia. Silakan. Perasaan anda selepas menonton video tersebut? Adakah anda berasa terkejut apabila melihat 16 pesawat tentera China yang menceroboh ruang utara Malaysia tanpa kebenaran negara kita? Sebenarnya, peristiwa ini telah menimbulkan beberapa persoalan yang hangat, terutama dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antara persoalannya termaksudlah adakah kes ini merupakan suatu bentuk pelanggaran ke atas keutuhan wilayah Malaysia sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat? Pada pendapat saya, kejadian ini merupakan perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan. Oleh itu, pihak kerajaan Malaysia haruslah membekalkan usaha-usaha yang berkesan untuk menyelesaikan konflik persempatan tersebut. Dengan ini, negara Malaysia dapat melindungi wilayahnya daripada diceroboh oleh pihak luar. Sekarang, saya akan memperkenalkan peristiwa ini secara teliti. Pencerobohan pesawat China di ruang udara Sarawak Malaysia adalah berlaku pada 31 Mei 2021 pukul 11.53 pagi. Peristiwa ini berlaku di Peting Patingi Ali yang terletak di perairan Sarawak. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, 16
penerbangan pesawat China yang mencurigakan telah dilaporkan memasuki ruang utara zon maritim Malaysia. Pesawat-pesawat ini terbang menghampiri 60 batu nautika daripada pantai wilayah Sarawak serta mengubah arah penerbangan di ruang utara bertinggi alik yang berkepentingan kepada negara kita. Seperti yang diketahui umum, China pernah membuat tuntutan ke atas kawasan yang luas di Laut China Selatan menerusi tuntutan 9 garis putus yang menunjuk dari utara ke selatan sehingga ke perairan Sarawak. Untuk pengetahuan anda, tuntutan maritim juga merangkumi ruang utara di atasnya. Namun, kawasan luas yang dituntut oleh China ini bertindih dengan wilayah maritim negara-negara sekitar yang dituntut oleh Malaysia. Oleh itu, jika Malaysia memilih untuk berdiam diri, ini boleh memberi erti bahawa Malaysia membuat pengakuan terhadap tuntutan 9 garis putus yang dibuat oleh negara China di Laut China Selatan adalah berkesan. Untuk mengelakkan Malaysia menghilangkan hak berdaulat ke atasnya, pihak DUDM telah mengeluarkan kenyataan bahawa peristiwa ini boleh mengancam keselamatan negara serta membuat bantahan atas tindakan yang dilakukan oleh negara China. Antara tindakan negara China yang perlu dipantau termaksudlah pesawat asing yang menceroboh di ruang udara Sarawak, Malaysia. Menurut Panglima Tentera Utara PTU Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad, terdapat sebanyak 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China (PRC) dikesan menghampiri ruang udara Malaysia. Pesawat pengangkut terdiri daripada jenis Ilyushin iaitu IL-76 dan Xian Y-20 yang terbang dalam formasi taktikal. Meskipun kumpulan pesawat berkenaan dipintas Tentera Udara Malaysia dan berpatah balik. Tetapi, peristiwa ini masih merupakan pengalaman pencerobohan ruang udara yang pertama sekali oleh sejumlah besar pesawat tentera PRC. Kebanyakan kawasan maritim di Laut Cina Selatan adalah kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ) pada tahun 1982, Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa iaitu UNCLOS telah membenarkan pesawat asing untuk terbang secara bebas melalui ruang utara di zon itu. Walau bagaimanapun, Perkara 88 memperuntukkan bahawa perairan EEZ ini hanya boleh digunakan untuk tujuan keamanan. Sekarang, marilah kita lihat apakah pesawat asing yang menceroboh ruang utara negara kita tersebut hanya mempunyai tujuan keamanan. Yang pertama ialah Ilyushin 76. Pesawat asing ini merupakan pesawat pengangkut jarak sederhana dengan peranan untuk menerbangkan askar payung terjun atau askar darat, mengangkut barang tempur termasuk kereta perisai saiz sederhana atau penangki minyak bagi pesawat tempur. Antara tahun 1979 dan 1991, IL-76 milik tentera Soviet membuat 14,700 penerbangan untuk perang di Afghanistan. Pesawat tersebut telah membawa sebanyak 786,200 orang tentera dan mengangkut 315,000 dan 800 tan barangan. Tentera Udara PRC dikatakan mempunyai 17 buah IL-76 dengan 3 diubah suai menjadi pesawat amaran awal bagi pesawat tempur. Yang kedua ialah Xian 20. Pesawat ini merupakan pesawat pengangkut muatan berat dengan peranan untuk menerbangkan askar dan kelengkapan berat, serta boleh diubah suai untuk menjadi penangki minyak atau pesawat amaran awal bagi pesawat tempur. Pada tahun yang lalu, Y-20 ini milik Tentera Udara PRC dilapor menjayakan latihan menggugurkan ratusan askar payung terjun dan 2 pelancar roket berganda di kawasan pendaratan tinggi dalam satu eksersis. Jelaslah bahawa kedua-dua jenis pesawat China banyak digunakan dalam peperangan serta mengangkut askar dan barangan tempur.
Oleh itu, pesawat tersebut tidak mematuhi perjanjian dalam perkara 88 iaitu perayaan Eid ini hanyalah boleh digunakan untuk tujuan keamanan. Seterusnya, kata laluan negara China yang lampau juga mesti dipandang oleh negara Malaysia. Menurut jurucakap Kedutaan China di Malaysia, pesawat PLAAF tersebut sedang menjalani latihan penerbangan rutin tentera udara dan tidak menyasarkan mana-mana negara. Pihak Kedutaan China di Kuala Lumpur juga mengeluarkan kenyataan bahawa kejadian ini hanya latihan ketenteraan biasa yang dikatakan berketepatan dengan undang-undang antarabangsa berhubung kebebasan penerbangan. Tindakan pihak China tersebut sememangnya patut dipantau secara tegas oleh negara Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa Malaysia menjadi negara ahli bagi UN Clause pada tahun 1996, Malaysia telah membuat perisytiharan bahawa konvensyen ini tidak memberikan kebenaran kepada negara-negara lain untuk menjalankan latihan ketenteraan di dalam kawasan EEZ tanpa kebenaran negara pesisir berkenaan. Oleh itu, Kuala Lumpur telah mengeluarkan notis pandangan kepada Beijing melalui Kementerian Luar seperti yang dilaporkan oleh media pada awal pagi ini. Sebagai negara-negara ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB dan UN Clause, Malaysia dan China perlu menghormati kepada hak kedaulatan serta keutuhan wilayah berdasarkan kehendak perjanjian antarabangsa. Sekarang, izinkan saya untuk menjemput ahli kumpulan saya yang seterusnya iaitu Ong Ji Yun untuk membentangkan tentang tindakan Malaysia dalam kes ini. Dalam slot seterusnya, saya akan terangkan tentang tindakan yang telah diambil oleh Malaysia demi mencegah dan menyelesaikan isu pencerobohan. Saya akan membahagikannya sebagai 3 peringkat semasa proses penerangan, iaitu sebelum, semasa dan selepas pencerobohan berlaku. Tambahan pula, saya juga akan memberikan analisis dari perspektif individu terhadap tindakan Malaysia. Sebelum pencerobohan berlaku, terdapat pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan ruang udara dan ruang angkasa Malaysia. Undang-undang tersebut dapat memainkan peranan sebagai pelindung kedaulatan dan keamanan ruang udara negara kita. Undang-undang antarabangsa dan undang-undang negara merupakan regulasi isu-isu berkait alam sekitar global, perkongsian global seperti perairan antarabangsa, angkasa lepas, komunikasi global dan perdagangan antarabangsa. Manakala perkara 1 yang kedua dalam 1929 Warsaw Convention Liability mentakrifkan pengangkutan antarabangsa sebagai apa-apa angkutan di mana mengikut kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak, tempat berlepas dan tempat destinasi sama ada berhenti atau tidak berhenti untuk pengangkutan atau pemindahan penghantaran terletak dalam wilayah 2 pihak perjanjian tinggi atau dalam wilayah 1 pihak perjanjian tinggi. Terdapat tempat perhentian yang dipersetujui dalam wilayah ditakluk kepada kedaulatan, mandat atau kuasa-kuasa lain, walaupun kuasa itu bukan satu pihak dalam konvensyen ini. Pengangkutan tempat perhentian yang tanpa dipersetujui antara wilayah yang tertakluk kepada kedaulatan, kekuasaan, mandat atau kekuasa pihak perjanjian tinggi yang sama tidak dianggap sebagai antarabangsa untuk tujuan konvensyen ini. Perundangan seterusnya ialah 1961 Tokyo Convention Setting. Undang ini melindungi keselamatan pesawat dan orang atau harta benda di dalamnya dan untuk mengekalkan ketenteraman dan disiplin yang baik di atas kapal terbang. Manakala 1967 Outer Space Treaty menjelaskan bahawa penerokaan dan penggunaan angkasa lepas hendaklah dijalankan untuk faedah dan untuk kepentingan semua negara dan menjadi wilayah kepada semua manusia. Angkasa lepas bebas untuk diterokai dan digunakan oleh semua negara. Angkasa lepas tidak tertakluk kepada peruntukan negara melalui tuntutan kedaulatan dengan cara penggunaan, pendudukan atau apa-apa cara lain.
Negara-negara tidak boleh menggunakan senjata nuklear atau senjata bermusnah lain di orbit atau menempatkannya di angkasa lepas dengan cara lain. Benda angkasa hanya digunakan secara eksklusif untuk tujuan keamanan. Angkasawan hendaklah dianggap sebagai utusan manusia. Negara haruslah bertanggungjawab ke atas aktiviti angkasa lepas negara sama ada dijalankan oleh entiti kerajaan atau bukan kerajaan. Negara hendaklah bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan oleh objek angkasa negara mereka. Negara-negara hendaklah mengelakkan pencemaran yang memudaratkan ruang angkasa dan badan angkasa. Seterusnya ialah 1968 Rescue Agreement. Perjanjian ini menghuraikan kandungan artikel 5 dan 8 dalam Perjanjian Angkasa Lepas. Negara-negara wajib mengambil semua langkah yang mungkin untuk menyelamatkan dan membantu angkasawan dalam kesusahan dan segera menghantar mereka kembali ke negara pelajaran. Negara-negara haruslah memberikan bantuan atas permintaan kepada wilayah negara pelajaran untuk memulihkan objek angkasa yang kembali ke bumi di luar wilayah negara pelajaran. Manakala 1972 Liability Convention telah menghuraikan perkara 7 dalam Perjanjian Angkasa Lepas bahawa negara pelajar bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar pembasahan bagi kerosakan yang disebabkan oleh objek angkasanya di permukaan bumi atau pesawat dan bertanggungjawab untuk kerosakan yang disebabkan kepada kesalahannya di angkasa. Konvensyen ini juga memperuntukkan prosedur bagi menyelesaikan tuntutan ganti rugi. Seterusnya, 1976 Registration Convention telah berdasarkan keinginan negara-negara dalam Perjanjian Angkasa Lepas, Perjanjian Menyelamat dan Convention Liability untuk membekalkan mekanisme yang disediakan untuk membantu dalam pengendapastian objek angkasa. Konvensyen pendaftaran memperluaskan skop pendaftaran objek yang dilancarkan ke angkasa lepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Resolusi 1721B ke-16 pada Disember 1961 dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan tanggungjawab negara-negara pihak berkenaan objek angkasanya. Setiausaha agung diminta untuk kekalkan pendaftaran dan memastikan akses penuh dan terbuka kepada maklumat yang disediakan oleh negara dan organisasi antara kerajaan antarabangsa. Manakala 1976 Moon Treaty telah melarangkan penubuhan pangkalan tentera, pemasangan dan kubu pertubuhan di bulan dan ujian sebarang jenis senjata dan pengendalian gerakan tentera di bulan, kecuali penggunaan anggota tentera untuk tujuan penyelidikan saintifik atau tujuan keamanan. Undang yang terakhir ialah 1994 Chicago Convention. Lazimnya, perjanjian penting ini kini sebagai Convention Chicago. Ia mewujudkan prinsip teras yang membenarkan pengangkutan antarabangsa melalui udara dan membawa kepada penubuhan agensi khusus untuk menyediakannya sejak masa itu, iaitu Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Semasa pencerobohan berlaku, tindakan Malaysia ialah menyediakan Eagle Light Fighter 208 sebagai persediaan setelah 16 pesawat tentera udara Republik Rakyat China (PRAFF) dikesan oleh Radar Pertahanan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) di Pusat Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak pada pukul 11.53 pagi. Selepas itu, TUDM teruskan menggunakan radar untuk tujuan pantau dan banyak kali cuba untuk menghubungi dengan pesawat tentera China serta kawalan trafik udara Kota Kinabalu.
Seterusnya, apabila TUDM perasan bahawa arahannya tidak dipatuhi dan pesawat tentera berkenaan telah semakin ke arah ruang udara negara Malaysia, TUDM pun melakukan identifikasi secara visual serta mengenal pasti bahawa pesawat itu adalah daripada jenis Yushin IL-76 dan pesawat CNY-20 yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Menurut Panglima Tentera Udara BTU Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad, isu ini akan diurus mengikut Akta dan Peraturan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO dan Strategik Pertahanan Udara Nasional SPUN. Setelah pencerobohan berlaku, pihak Wisma Putra memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberikan penjelasan berhubung dengan insiden penerbangan yang tersebut. Kementerian Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein menyifatkan tindakan 16 pesawat PLAFF ini sebagai pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia. Beliau mengeluarkan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan ini kepada Kementerian Republik Rakyat China. Semasa mengumpulkan maklumat-maklumat untuk menjalankan tugasan ini, saya juga menganalisiskan isu ini dari perspektif individu. Pada pandangan saya, cadangan tindakan lain yang juga sesuai untuk menghadapi isu pencerobohan ini ialah Malaysia boleh mengemukakan bukti kukuh yang terkumpul pada masa itu dan membawakannya ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk mendapatkan keputusan yang paling adil. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini bukan sahaja melibatkan maruah dan kedaulatan negara, malahan keselamatan rakyat dan keamanan negara juga harus dititipberatkan oleh pihak Malaysia. Rakyat akan bimbang kerana keselamatan mereka terancam. Hal ini disebabkan oleh pihak China telah menceroboh negara kita dengan 16 pesawat yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi dari Tentera Udara Republik Rakyat China PLAFF tanpa menunjukkan sebarang dokumen persetujuan atau mendapatkan keizinan daripada pihak Malaysia sebelum itu. Kesannya, kedaulatan negara kita akan semakin runtuh dalam gelangan antarabangsa dan rakyat negara kita juga akan mendapati ketakutan yang tiada penghujung. Pendek kata, tindakan mengemukakan bukti kukuh di Mahkamah Keadilan Antarabangsa juga merupakan salah satu strategi untuk menyelesaikan isu pencerobohan ini. Ini hanya merupakan analisis daripada perspektif saya sendiri sahaja. Seterusnya, dipersilakan ahli kumpulan kami, Kopo Yi, untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang implikasi. Jadi, apakah implikasi konflik tersebut terhadap Malaysia dan apakah tindakan Malaysia membawa implikasi? Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan tentang implikasi konflik bersepadan udara terhadap Malaysia. Konflik bersepadan udara merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan udara negara Malaysia. Konflik ini telah membawa ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana 16 pesawat tentera udara milikan China telah membawa senjata ke ruang udara Malaysia. Oleh itu, negara lain akan beranggap kekuasaan negara Malaysia agak lemah dan muncul pemikiran untuk menjajah negara Malaysia melalui peperangan terutamanya melakukan kerosakan dari ruang udara. Sekiranya berlakunya peperangan, keselamatan rakyat Malaysia akan terjejas, mahupun membawa kemusnahan kepada pembangunan negara Malaysia termasuk bangunan-bangunan dan infrastruktur yang lain. Konflik bersempadan udara juga akan menjejaskan imej negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Negara lain akan memandang rendah terhadap negara Malaysia dan hal ini dikatakan demikian kerana pengawas sepadan di ruang udara Malaysia dianggap lemah setelah berlakunya isu pencerobohan ruang udara.
Jadi, penduduk negara asing akan hilang keyakinan terhadap negara Malaysia dan tidak akan melancong atau melabur di negara kita. Sekiranya penduduk negara asing hilang keyakinan terhadap Malaysia, perkembangan ekonomi Malaysia akan menghadapi cabaran mahupun pembangunan negara Malaysia akan ditangguhkan. Selanjutnya, konflik bersepadan mungkin akan menyebabkan huru-hara dalam kalangan rakyat. Menurut Jun Hari Alyasa 2021, rakyat Malaysia mempunyai perasaan benci dan takut terhadap kemasukan pesawat negara asing di ruang udara Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat risau tentang keselamatan diri dan juga bersifat patriotisme. Oleh itu, rakyat mempunyai pemikiran untuk mengekalkan tanah air diri sendiri, iaitu Malaysia, dengan menentang kemasukan pesawat negara asing. Keadaan tersebut perlu dikawal oleh pihak pentadbiran supaya tidak berlaku peperangan antara negara. Jadi, apakah implikasi tindakan Malaysia terhadap konflik tersebut? Yang pertama, Malaysia telah mewujudkan undang-undang yang berkaitan dengan ruang udara dan ruang angkasa. Undang-undang telah mengehadkan perbuatan negara asing yang ingin menceroboh ruang udara Malaysia. Negara asing akan mengelakkan tindakan yang boleh dikatakan sebagai pencerobohan negara Malaysia supaya tidak didakwa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa, iaitu International Court of Justice, iaitu ICJ. Oleh itu, pencerobohan negara asing terhadap Malaysia dapat dielakkan sebelum peristiwa tersebut berlaku. Maka, kedaulatan wilayah Malaysia dan keselamatan rakyat sentiasa dilindungi oleh undang-undang yang ditetapkan. Selain itu, Tentera Udara Diraja Malaysia iaitu TUDM telah menyediakan pesawat tentera iaitu Eagle Light Fighter 208 sebagai persediaan. Tindakan ini telah menunjukkan kekuatan kuasa tentera pihak Malaysia dan memberi amaran kepada negara asing yang sedang menceroboh ruang udara Malaysia. Menurut Amri Ahmad 2021, langkah mengejut itu dipercayai sebagai isyarat amaran kepada Malaysia yang melancarkan curiga bagi mengekang kehadiran banyak pesawat tentera udara China akhir-akhir ini. Penceroboh mengubah idea untuk meneruskan tindakannya kerana takut diserang oleh pesawat tentera Malaysia. Oleh itu, tindakan tersebut telah memberi pengajaran kepada negara asing supaya tidak berulang lagi tindakan menceroboh ruang udara Malaysia. Di samping itu, Malaysia juga memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberikan penjelasan terhadap isu tersebut. Tindakan ini telah memberi peluang penjelasan kepada Duta Besar China untuk mengelakkan hubungan diplomatik antara China dan Malaysia terjejas disebabkan oleh pencerobohan pesawat miliki China. Menurut Faris Daniel Razik 2021, pendirian Malaysia sangat jelas, iaitu mempunyai hubungan diplomatik yang mesra dengan mana-mana negara tetapi tidak sekali-kali bermaksud bahawa Malaysia kompromi tentang keselamatan negara kita. Malaysia tetap teguh mempertahankan maruah dan kedaulatan melalui strategi yang berbagai-bagai. Bukan itu sahaja, Malaysia juga mengeluarkan nota bantahan diplomatik kepada kerajaan China. Menurut Faris Daniel Razik 2021, tindakan ini telah menyampaikan kegusaran serius Malaysia mengenai perkara pencerobohan ruang udara Malaysia kepada pihak China. Hal ini dikatakan demikian kerana insiden pesawat tentera udara China masuk ruang udara negara merupakan perkara serius kepada ancaman kedaulatan negara Malaysia dan keselamatan penerbangan. Tindakan ini juga merujukkan
perasaan rakyat Malaysia yang membimbang, isu pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia. Semasa mengaji tentang isu persempadanan udara, kami telah menghasilkan kesimpulan yang ringkas. Konklusinya, isu pencerobohan ruang udara negara berkait rapat dengan kedaulatan negara. Menurut Ismail Said et al. 2023, konflik persempadan dalam kalangan terbabit perlu penyelesaian secara berhemah untuk mengelakkan implikasi buruk terhadap Malaysia dan negara lain. Kami sebagai rakyat Malaysia tidak patut meremehkan kesan-kesannya supaya keamanan negara dapat dijamin dan identiti nasional negara dapat diperkuatkan dalam peringkat antarabangsa. Isu-isu pencerobohan ruang udara negara perlu dititik berat daripada sekarang. Hubungan antara isu pencerobohan ruang udara negara dengan pembangunan negara seharusnya dipandang berat dalam taraf antarabangsa. Dengan ini, Malaysia akan semakin mantap dalam kalangan sedunia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.